Bismillah. Tu. Ada air tak? Air. Tak apa sedap tidak? Air. Tak apa sedap tekuk. Tak apa dia ambil dah. Ambil dah. Buat nak tekuk air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini dengan izin Allah. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Penawar Penyakit Hati untuk memahami fiqh hati secara fik. Dan target kita dengan pengajian kitab ini adalah untuk merawat permasalahan yang berlaku dalam diri kita yang berbentuk penyakit-penyakit hati. Jadi pada malam ini sebagai sambungan kita masih lagi membicarakan maksud hati berpenyakit. Sebelum ni katanya kita telah ada buat pembahagian kan, bahawa hati itu ada hati yang sakit, hati yang salim, hati yang marid, qalbun maridun, dan juga hati yang mayyit, hati yang mati. Jadi perbincangan pada malam ini menyentuh tajuk apa maksud hati yang sakit itu. Baik, cuba tengok sambungan sambungan bab ini. Perenggan yang pertama, muka surat 52. Begitu juga dengan penyakit hati, ia akan gagal melaksanakan fungsi yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya hati yang salim, itulah kita bincang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada dia hari akhirat ni Allah kata hari yang tak berguna anak pinak, pangkat, kedudukan, pengaruh, semua tak ada guna. Maknanya tidak boleh menyelamatkan kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera tu kita telah bincang sebelum ini. Sekarang ini kita nak masuk hati yang berpenyakit. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka tu ada penyakit. Maknanya hati itu sakit. Jadi yang dimaksudkan hati yang sakit, salah satu maksud hati yang sakit ini, mana hati yang sudah tidak berfungsi lagi dengan fungsi yang sepatutnya. Antara fungsi yang sepatutnya hati ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, ada perasaan cinta untuk bertemu dengan Allah. Itu hati yang salim, hati yang sejahtera. Kalau tak ada tu, tak timbul, tak ingat nah Tuhan, tak timbul perasaan cinta kepada Allah, kita sendirilah boleh rasa hak ni, orang lain tak nak rasa, kita sendiri. Maknanya hati kita tu sudah bermasalah. Tu. Oleh kerana itu, jika seseorang mengenali segala sesuatu dalam hidupnya, cerdik benar kalau bab-bab dunia ni,
tetapi tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenali Allah ni maknanya tidak minat untuk melakukan sunnah Rasulullah, tidak minat untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Dia sebenarnya, hakikat sebenarnya dia tak kenal apa-apa dalam hidup dia. Orang ni buta kayu ni sebenarnya, walaupun dia tahu belaka semua perkara, tapi agama dia tak tahu. Buta agama, tak reti sikit rabuk bab agama, tak ingat kepada Allah langsung. Hidup tu tak ada beza dengan orang yang tidak Islam. Hakikatnya walaupun dia tu hebat dari segi duniawi, dalam konteks agama orang tu sebenarnya tak tahu apa pun dalam kehidupan dia. Sebab kehidupan kita ni sebenarnya kita nak bina kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam, maka akhiratlah tempat kita memetik hasilnya. Kalau kita tanam di dunia ni perkara mungkar, maka mungkarlah yang kita akan dapat di hari akhirat. Kalau yang kita tanam itu ma'ruf, maka ma'ruflah yang kita akan dapat. Jadi kalau hati yang salim, dia faham perkara itu. Sebab itulah Nabi pernah sebut contoh hati yang salim. Nabi kata al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak pandai sungguh, orang yang boleh kawal nafsu dia, dan setiap perbuatan yang dia buat, dia mengambil kira keuntungan akhirat, berguna ke tidak untuk hari akhirat. Setiap dia buat apa-apa pun ada hasil, berguna ke tidak hari akhirat. Jadi kita duk ngaji kitab ni kita nak buat satu perubahan lah, nak mengurus hati kita supaya bila buat sesuatu ni kita kena pastikan dia berguna. Sebab itulah bila nak buat sesuatu, kita kena hubungkan perbuatan kita tu dengan Allah dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya anak nak mengajar ni, kita nak baca kitab, kita nak mengajar, mana u'allim bismillah, mana saya akan mengajar dengan bismillah. Sidang hadirin hadirat, kira-kiranya belajarlah. Kita akan kata ata'allamu bismillah, aku akan belajar dengan nama Allah. Tu makna bismillah. Jadi apa saja yang kita nak buat bila kita baca bismillah, maka takdirnya misalnya kalau kita nak berjalan, amshi bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tidur, mana bila kita nak tidur kita kata gitu juga, anumu bismillah, aku akan tidur dengan nama Allah. Bangun kita baca, tak ingat doa, kita sebut nama Tuhan. Tu mudah agama kita. Tak ingat baca bismillah. Baik. Jika dia memperoleh segala keuntungan dunia, dia memperoleh segala hiburan, keseronokan, dia boleh semua. Bahkan setiap yang nafsu dia nak, dia boleh penuhi. Tapi dia gagal memupuk hati dia supaya cinta dan kasih rindu kepada Allah. Begitu juga dia gagal membentuk hati dia merasa mesra dengan Allah, seolah-olah sebenarnya dia tidak dapat apa-apa keseronokan, apa-apa nikmat, dan dia tidak dapat penyejuk hati pun di dunia ni. Apa tu? Sebab di hari akhirat hak kekal dia tak dapat kebaikan. Jadi hak semesta ni buat kau dia sebenarnya. Itu maksud dia. Bahkan jika hati kosong daripada ma'rifatullah, kosong daripada cinta dan rindu kepada Allah, bahkan tak terlintas pun di hati untuk bertemu Allah, maka segala kemewahan dunia dan keseronokan dunia akan bertukar menjadi azab, seksa dan bala bencana dalam hidup dia. Hal ini kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa kenyataannya begitu disebut? Ini adalah kerana yang terlibat pertama, luput untuk menikmati segala nikmat yang diperolehi dalam erti kata yang sebenar. Dan kedua, luput perkara yang lebih baik buat kehidupannya, iaitu mengenal Allah, merindui Allah dan merasa mesra. Dia maksudnya ginilah kalau bahasa mudah lah. Buat apa faedah kita dapat kebaikan dunia? Dunia ni sebentar. Setengah orang tu, kalau kita tengok setengah manusia ni, lahir keluar daripada rahim ibu tak sempat pun nak kecapi dunia tu, mati. Setengah orang tu mati, oleh kita kata umur 7 tahun, macam-macam mati. Saya anak tu saja nak sebut ni, benda ni bukan benda tak molek. Nak ayatnya kita pun jadi memikir,
bawa tu kat rumah pakak suami isteri, bawa rumah, siap rumah, isteri dia pun mati, tak ada sebut dah, jepuk dah anak nak naik rumah ni kak saja nak buat makan lah sebagai syukur, tak ada siapa tarik, isteri dia mati, dia pun tak duduk rumah tu lama, dia jadi sebut lah. Buat makan pun tak duduk lama jugalah. Akhir sekali dia kahwin lain baru duduk, tapi tu sedih lah. Apa tu? Sebab rumah tu apa ni kita kata banyak sumbangan isteri dia hak mula-mula. Dia tak boleh kira. Jadi dunia ni gitu sifat dia. Tiba-tiba mati-mati nak cari hak baris semetal lagu tu. Sanggup tinggal baris hak kekal abadi. Maknanya orang ni sebenarnya dia tak dapat nikmat sebenarnya. Dia tak dapat nikmat. Sebab di dunia ni hadirat kita kena ingat ni untuk menuntun jiwa kita lah. Di dunia ni apa yang kita tengok? Sebab apa kita tengok di dunia ni orang jahat pun boleh nikmat juga. Jahat, kafir, mungkar, setengah tu memes penjenayah. Sepanjang hayat menjadi penjenayah. Senang hidup dia. Mati pun tidak ada khair. Orang layu kot. Tidak ada nampak kecil jadi tak sakit pun mati setengah-setengah tu. Bapa tu hewat gitu. Tapi kalau kita tengok ulama-ulama kita hebat-hebat kadang-kadang mati pun menderita. Mati sakit kerana penyakit. Ada setengah ulama tu tengah baca kitabnya tepuh ke kuda mati. Mana kemalangan? Atas dunia dia tak kira lah tu. Mati lagu mana, boleh rezeki tak rezeki, asalkan kita betul dengan Tuhan, insya-Allah selamatlah kita akhirat. Tu orang panggil fikrah Islam. Itulah orang panggil fikrah Islam. Kalau kita tidak mikir lagu tu, kita ni orang panggil al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Jadi kita ni nak bincang ni benda hakikat lah. Walaupun tidak dengatik pokok-pokoknya ada lagu apa, hakikat dah kita bincang. Bukan kata ilmu kulit dan ilmu isi dan. Setiap orang yang mengenali Allah akan mengasihi Allah dan dia akan mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah. Kena ingat ana nak sebut bahasa mudah. Ikhlas ni maknanya kita berhubung dengan Tuhan. Kita tak akan dapat pahala hadirat kalau perbuatan kita ni dia tidak berhubung dengan Tuhan. Sebab tu bila kita nak buat bismillah betul niat apa supaya kita dapat pahala. Niat ikhlas bukan niat saja. Niat ikhlas adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus tu. Sebab itulah ajaran agama kita diajar nak satu mung kena sebut nama Tuhan. Baru ada hubungan dengan Allah. Sebab hak pahala ni bukan Nabi Muhammad. Tapi Allah sahaja secara mutlak. Tu. Sebab tu Nabi tak boleh nak warna bila keluarga dia sedih pun mati kafir. Nabi tak boleh nak warna. Sebab tugas Nabi ni dia setakat memberitahu mendidik, memberi faham, ajak setakat tu ya. Lepas tu seseorang tu nak terima ke tak terima, Nabi tak boleh buat gapo. Tu. Kalau kita tengok cerita Nabi, ana tak boleh nak fikir, tak boleh nak bayar. Kadang kita tenang lagu manalah Nabi Nuh. Umur dia berapa tak tahu. Berdakwah saja 950 tahun. Berdakwah saja. Gak umur dia berapa? Kita kata dekat dengan 1000 lah. Kalau dia berdakwah bermula umur 25 tahun, maknanya berapa? Capulah 950 capu 25, maknanya 975 tahun. Sekali dengan hidup. Berdakwah saja 9 tahun, tapi hak tak terima ajaran dia keluarga dia sendiri, anak dia, isteri dia. Agak-agak lagu mana perasaan Nabi ni? Tak boleh nak bayar kita. Sebab dia akan terputus di hari akhirat. Bahkan dalam Quran sebut laisa min ahlik, tu bukan ahli keluargamu. Baik. Sebab itulah hadirat kena ingat, kena duduk dalam kepala kita semua. Kempen kita ni mesti berusaha. Kita orang panggil tazkirah diri kita, aku nak masuk syurga sekeluarga. Kena ada semua tu. Sebab Allah suruh ku anfusakum wa ahlikum nara. Ayat tu sebenarnya suruh kita bimbing keluarga kita dan keluarga kita biar masuk syurga semua. Kalau tidak aja terputus hubungan, kalau kita masuk syurga insya-Allah lah, kita kata dengan usaha kita doa duduk dalam syurga, tiba-tiba keluarga terdekat kita duduk dalam neraka. Sedih tu, mesti sedih. Cumanya ulama kata sedih pun tidaklah jadi kata hilang nikmat syurga dak, tapi sedih tu ada. Sehingga dalam hadis sebutkan dia bersyukur alhamdulillah bila dia tengok saing-saing dia, keluarga dia hak tak dengar kata dulu masuk neraka, dia boleh tengok. Dia kata mujulah aku.
ikut ajaran agama. Sedihlah, tapi tidak siapa pekat hilang nikmat syurga tu. Tapi kalau boleh duduk bersama keluarga, dia ada riwayat. Anda baca riwayat tu suka seorang. Dia ada tanya, dia jamu, dia panggil belakang keluarga dia dalam syurga. Jadi kalau tengok isteri dia tak ada, anak dia tak ada, ayah dia tak ada, sedih. Orang lain ada belakang. Tu benda-benda gitu tu, dia menjadi pengalaman manis yang cukup menghiburkan manusia. Baik. Perkara-perkara lain yang menjadi kegilaan dan kecintaannya dilihat tidak ada apa-apa dalam hidupnya. Oleh itu orang-orang yang mengutamakan sesuatu yang dicintainya melebihi daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya orang itu mempunyai sekeping hati yang berpenyakit. Dia sanggup langgar agama, dia sanggup langgar perintah Allah sebab nak memenuhi kehendak hawa nafsu dia. Tinggal Allah, tinggal Rasul. Orang ni sebenarnya hati dia tu sebiji dia rosak, bukan rosak sikit-sikit. Kadang-kadang hati seseorang sakit dan sakitnya bertambah berat, tetapi tua dia tak rasa pun hati dia tu sakit, kerana terlalu sibuk dengan urusan lain dan lupa untuk memuhasabah tahap kesihatan hati nurani dia. Bahkan kadang-kadang hati dia mati dah sebenarnya, tetapi tuan dia tak merasai kematian hati yang berlakulah kepada dia tu. Jika hati seseorang benar-benar hidup, dia akan menderita apabila yang buruk dan yang keji dilakukan olehnya, dan dia juga akan merasa derita kerana kejahilan, tidak dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak tahu atau dia langgar segala perintah dan larangan Allah. Dia tidak laksanakan larangan perintah Allah, dia langgar larangan Allah. Kalau hati itu sehat, itu satu kerunsingan, satu kebimbangan, tak jenuh tidur. Kita boleh rasa sedih tidak kadang-kadang kita buat salah, buat salah ke isteri kita ke dengan anak kita. Kadang-kadang kita buat salah 20 tahun dulu, dia mari menyesal, hati molek benar tu. Dia menyesal sebab ni pengalaman kita sendiri pun ada pengalaman ni. Kalau dalam kitab ulama sebut, kita sendiri tak saya kalau kita ni lah, ada ke berlaku dalam hidup kita. Mak kita mati dah, tapi bila ingat dulu kita kecek kasar dengan dia, pejam mata kita sedih, dia mati dah. Sebenarnya bagi ulama, ingat pada kau gitu nikmat tu. Kita akan buat perubahan lalu berdoa pada dia, tak tinggal berdoa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina. Kita doa selalu. Kadang-kadang tu buat kata doa Allahumma ighfir lana dzunubana. Tu ingat kau mak tu. Tu. Mana hati segar tu. Hak tak tahannya hadirat buat dosa, dia tak teringat langsung, tak teliti, Tuhan tak bertelitah. Makna orang ni sudah istidraj, berlaku istidraj. Allah biarkan dia istidraj, mana Allah biarkan dia sesat dengan nikmat itu. Orang yang sesat dalam keadaan diberikan nikmat tu dia panggil istidraj dalam istilah agama kita. Bahaya ni, bahayanya sangat bahaya. Dia akan lupa diri sampai bila-bila, tak timbul satu keinsafan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, seterusnya, kadang-kadang ada juga berlaku seseorang itu dapat merasai penyakit hati yang dialaminya, tetapi sukar baginya menanggung kepahitan ubat yang terpaksa diambilnya untuk merawat penyakit yang dialami. Dia tak sanggup nak berubat. Hak ni kena tanda tepi ni, nikis ni orang panggil pelakuan dosa yang dilakukan dalam jangka masa yang lama, yang mana perbuatan dosa sudah menjadi darah daging. Orang lagu ni pun dia ada penyesalan tu, dia ada rasa insaf, tapi setengah-setengah tu nak keluar daripada kehidupan dosa yang sudah berpuluh tahun, nak kembali kepada kehidupan sebenar, sukar, payah. Alah mudah gini ya, orang biasa tidur lepas subuh dak daripada sekolah tu, bila baca kitab lepas subuh ni waktu paling antara waktu yang istimewa untuk kita beribadat, dan ulama sahabat Nabi kecam menjadikan amalan tidur lepas subuh. Nabi ada tidur lepas subuh sebab Nabi tak sihat. Tapi apakah menjadi amalan Nabi? Nabi tak tidur lepas subuh. Patut ada riwayat ulama kata dia tak sihat. Supaya ada riwayat kata Nabi kencing sambil berdiri. Memang ulama kata Nabi sakit lutut masa tu. Kalau sebenarnya Nabi kalau nak kecil dia akan duduk. Tu. Jadi kenapa hal tu?
Tiba-tiba kita ni sudah jadi amalan dah. Tidur. Nak ubah tu payah dah satu ayat lah. Duk tu ingat ke bata busuk dia tu. Nah. Payah dah dia. So kau nak ubah sebab dia benda-benda perkara yang bercanggah dengan agama, semua benda perkara yang sesuai dengan nafsu. Dia nafsu sedap, nafsu rasa lazat buat benda tu. Benda-benda dosa ni memang gitu sebagai ujian. Kalau dosa ni benda tak sedap, tak ada masalah tak. Kalaulah sesuatu yang perbuatan yang berdosa ni kita tak sedap, buat tak sedap, baik belaka jadi manusia. Masalahnya benda hak berdosa semua benda lazat, benda nikmat belaka. Bapa tu buat gitu, ujian. Misalnya kalau dalam kitab agak berzina ni dua-dua pihak, lelaki pun sedap, memang tu buat gitu. Misalnya kalau penyakit dia gini kan, kena ingat ni ni kajian ulama. Seseorang walaupun dengan isteri dia, minta maaf anak sebut ni sebab ni satu kajian yang dibuat berlaku di kalangan Islam pun mungkin peratus tidak besar, tapi kalau di kalangan barat, kalangan orang tidak beragama Islam mungkin besar, iaitu melakukan hubungan jimuk dengan suami isteri ini dalam keadaan tidak terkawal. Kesal dia apa? Selain daripada rasa kemaluan kita akan berlaku penyakit kelamin, dia akan timbul satu bala keinginan untuk bersama orang lain. Isteri dia pun dia akan bayar. Akhir sekali dia cari pasangan lain. Sebab tu di negara barat, isteri dia tak apa terima, tapi dia minta suami dia benar juga, dia bersetubuh dengan orang lain. Benda tu kalau atas dasar taradhi, sama-sama reda, dia tak berlaku perceraian. Nak ayatnya rosak sahabat hati. Mana suami pun tidak jealous dah kepada isteri dia. Sebab itulah ulama kata jealous ni sebenarnya perasaan cemburu tu sebenarnya pengikat kasih sayang tu. Tapi jangan telajak lah. Telajak tu lepeh juga. Nah, kau nak baring kalau kalau waktu lebih kau nak baring, lepeh gitu. Nah. Pingin makuk semari sehari habis. Kalau dia kau nak baring bab ni. Nah. Tapi tak ada waktu rosak keluarga. Tak ada rasa. Tak ada rasa jealous, tak ada tu rosak manusia, tak boleh dia kena ada tu. Sebab itulah guru saya pernah sebut, ni ialah berat sikit nak sebut, tapi dari segi falsafah lah. Allah tak benar kita buat hubungan, walaupun isteri kita halal, suami kita halal, hubungan melalui jalan belakang. Lepas tu Allah letak kemaluan tu dekat je. Bapa nak uji kita lah tu. Banyak kalau nak cerita banyaklah pengalaman orang yang bertaubat daripada melakukan hubungan melalui cara luar tabi'i ini. Dia bertaubat, memang dia kata tekan perasaan buat apa. Inilah ni anak sebutnya, minta maaf anak sebut ni, dia sebut ni orang yang kena penyakit ni. Kita ni alhamdulillah minta jauh daripada Allah perkara lagu tu. Dia rasa sebenarnya dia kata jalan belakang tu bagi dia lebih nikmat, dia kata. Sebab tu dia nak ubah tu memang payah, kena ada kekuatan sungguh supaya orang tagih rokok lah. Sebut bulut nah. Salah sama buat rokok nah. Nak lari, nak keluar daripada tu payah. Pot darah nah. Nak putih rokok disanggut dia pergi Mekah setahun hijau. Terpaksa. Dia kata aku dulu atau nak boleh hilang tu jumpa putih rokok atas jalan. Isak sekali cerah putih mata. Tapi masa tu rosak dah. Masa tu dia kena ada penyakit saratan ri'ah, paru-paru dia rosak. Lah ni tak nampak mata pun tak nampak kesal, tapi dia juga dia bukti lah. Tapi dia royak pengalaman bina aku nak bukti sampai hidup Mekah setahun dia duduk. Memang niat nak bukti tu hawi boleh bukti, tapi dah kena dah penyakit tu. Anak-anak sebutnya orang ni hak kita duk bincang ni, bila dia sudah lama dah hidup dalam dunia maksiat tu, sebenarnya kalau dia ada kesedaran pun nak berubah tu dia perlu pada mujahadatun nafs, suatu kesungguhan jiwa yang tinggi. Dia perlu pada sokongan keluarga, perlu pada sokongan kawan-kawan dia. Sebab itulah di sini orang nak berubah ni dia kena ada konsep hijrah itu. Kalaulah terbukti kih dia jadi gini kerana kawan dia tak boleh saing dengan orang itu. Kalau dia nak berubah sungguh, silap hari bulan dia kena pindah rumah dia, duduk kampung lain. Tu pendekatan bagi orang yang pekat teruk. Sebab itulah kita bunuh orang 99 orang lah. Bapa yang
kenapa ahli ilmu tu kata kena pindah? Sebab duduk kapur tu dia ke bersaing pula dengan puak-puak jahat tu. Sebab kes dia ni bukan kes kecil. 90 cukup 100 kan dia bunuh. Dia bunuh seorang ahli ibadat tu. Jadi kita tak kena penyakit ni bersyukurlah. Mudah ya nak berubah lah. Tapi bagi orang ni kisah lagi kena tanda lah. Hana pun sebut tulis juga ni nota ni kadang-kadang bila kita baca tu kita mikirlah. Bila kita sedar gitu, kita ni mujulah mak kita, molek ayah kita, molek keluarga kita, molek orang lain ni misalnya bab tutup aurat saja 3 generasi dia tutup aurat. Ingat mudah ke dia nak tutup aurat? Bila kita tahu keadaan begitu, kita kena beri peluang kat orang. Kita ni kena ada sifat memberi peluang kepada orang berubah. Tak usah kira kita hak molek dah ni. Kita kira orang lain. Latar belakang hidup dia tak serupa dengan kita. Kadang-kadang ayah dia tu teruk benar perangai. Pelagu ayah. Pelagu orang. Tidak suka ayah dia pelagu orang pun dia pelagu. Lepas tu anak dia jadi baik. Anak rasa hebat anak dia kita. Sebab dengan latar belakang teruk tu boleh jadi baik. Kita ni muka baik dah silap-silap abu lepok kita ada beranak atas walasah ni. Nak ayatnya baik buat kita. Jadi kita kena beri peluang. Bila tengok orang teruk tu jangan nampak beci tak boleh. Kena bersyukur. Kena doa pada orang. Itu pendidikan yang kita dapat daripada ni. Allah nak uji dia lah tu. Sebuah cerita Nabi Nuh. Berat tu ujian tu. Bindi tak boleh terima ajaran dia. Mati dalam keadaan kafir. Anak dia tak boleh terima. Cuba fikir kalau kita lagu mana. Tak sedih. Ni maknanya kita kena bila tengok orang tu teruk jangan duk kutuk. Sebab tu dalam Islam kita tidak boleh kutuk orang buat salah. Tak boleh. Yalah kesalahan peribadi lah. Kalau kesalahan tu melibatkan hak orang lain, tu memang kita kena kutuk dia. Kutuk dalam konteks yang nak kutuk pun nak ngaji kot lah. Tu maksud mudah. Baik. Cuba tengok lagi. Jadi kadang-kadang dia ni seolah-olah tak sanggup nak berubah. Dia tahu hak dia buat ni tak betul, tapi hidup dia sudah jadi jibilah, sudah jadi darah daging, tak sanggup. Atas dasar ni lah hadirat ulama kita ni cerdik. Kalau orang tu tinggal semaya lama mana ulama kata biar dia bertaubat lah, dia tak payah qada buat lama-lama. Walaupun jumhur ulama kata molek qada, kita suruh dia qada. Iyalah kalau 40 tahun tak maya nak suruh dia qada. Dia pun ambil kalkulator kira. Dia kata mampu kerah aku nak qada ni. Umur pun dah 90 tu. Kikih lagu ni kita ambil lah pendapat tu. Tak so. Kita kata ya kalau boleh qada lah. Kita perangai hak tu. Tapi kita berat mana? Selepas ni jangan tinggal. Mari masjid sama. Mari. Kita bawa. Ana ni biar tinggal sama tapi ana tak jumpa dia orang tu. Ana ingat masa ni pengalaman kita. Dia ada seorang duduk pondok kenali. Ana pun tak tahu dia duduk kapur mana. Masa tu kita budak-budak nakal belaka budak-budak ni. Suruh royak lah. Dia bawa ana. Bertahun-tahun dia bawa ana pergi dengan almarhum Tok Guru Besar kuliah. Dia sanggup berhenti rumah ana. Dia kata kalau main bola pun kena berhenti masa ni. Dia ambil sebuah kereta dia lah budak-budak. Ana salah seorang. Kita lekat semaya ke dia. Dia pergi minta dengan ayah ana. Dia kata dia nak bawa ana pergi kuliah. Masa tu sekolah rendah lagi. Siapa kau sekolah menengah? Awal tu dia bawa 4-5 orang kot lah. Atas kereta dia bagus dia ni. Mati dah rasa dia ni lama dah tak jumpa. Ingat lagi. Ada manusia jenis gitu. Jadi kita lekat tentang kehidupan beragama ni salah satunya dia lah. Khusus untuk Maghrib dengan Isyak. Tu ada. Ingat lagi tak, tapi anak pun tak tahu. Lepas tu kita ngaji, dia pun pindah daripada pondok kenali, tak tahu, tak boleh nak kontak. Tu harap-harap Allah beri kebaikan kepada dia. Baik. Cuba tengok kesannya. Orang ini sanggup hidup menderita daripada bersabar mengambil ubat-ubatan yang boleh menyembuhkannya tetapi rasanya pahit. Ni kalau kita cuba kiaskan orang yang sakit fizikal. Ramai orang sakit obat tak makan. Sebab nak makan obat ni kena ikut peraturan. Dia, misalnya doktor kata makan pagi sekali, dia tak boleh makan pagi belakang. Dia kata takut tak ada nak makan petang awal. Dia makan pagi belakang. Apa keras lagu tu? Tu bahasa Kelantan lembut benar tu. Bahasa Kelantan tak. Bahayalah ni nak.
Orang kata ustaz-ustaz ni kejap kasar. Nah. Cuba lagu tu dia tak sanggup. Lepas tu obat tu pahit. Lepas tu besar-besar pula tu. Cekok obat kali makan. Nyakit dia. Nyakit TB. Kecek ada TB obat. Nah. Kena makan obat tu makan. Dia tak sanggup. Lepas tu kena patah pula. Makan obat berjadual. Agak hidup dia tak berjadual. Lepas tu makan obat pula. Ni obat pula tak sedap. Dia kata sampai aku kecek bang busuk makan obat. Lepas tu bila makan obat tak boleh makan pula kau ni. Tidur pun mesti awal. Dia tahu dia sakit, tapi itulah proses untuk dia sembuh mengikut doktor pakar. Tapi bagi setengah orang kata apalah kita tua biarlah, nak mati dah kita ni. Dia tak sanggup. Ada anak jumpa gitu. Dia kena kecimani. Tak sepat biarlah dia kata. Sebab kalau patah pun mati juga. Doktor pun habis tak kata tak apa. Doktor kata kalau tu tak apa, beres selesai. Kaki dia kena kerak dah begitu. Dia tak sempat lagi. Sekali kerak pohon tak ada seminggu mati. Ni lah dia royak ni. Tu sakit fizikal. Gak kalau sakit ni berkait dengan kerohanian, kehidupan secara batin, dia tak nampak supaya sakit fizikal, dia tak nampak. Dia tidak nampak ria kita kata. Ni lagi lah orang tak sanggup nak merawat. Dia lebih rela hidup seperti cara lama. Ni hadis-hadrat berat ni. Sebab itulah janganlah seseorang bila sudah terjun dalam lembah maksiat yang begitu dalam, dia nak naik pula tu payah lah. Baik, tapi kuku mana pun bertaubat daripada dosa itu, semua ulama kata dia termasuk dalam taqah basyariyah. Taqah basyariyah mana kemampuan manusia. Tidaklah kata bila seorang 40 tahun sesat dikira dia tu tak mampu lagi kembali kepada jalan. Tak ada seorang pun ulama kata gitu. Sehingga Imam Fakhrul Razi kata, kalau kuda yang liar pun boleh dijinakkan, apakah manusia yang liar daripada agama? Lebih mudah lagi. Dia kias begitu. Cuma dia kena jumpa dengan orang hebat lah. Orang profesor kalau sesat ni, tak erat kelas kita. Kena sebut juga lah, agak-agak dia tak dengar. Di Indonesia ada seorang profesor hebat dalam bidang tafsir, sesat. Menuntut aurat ni tidak wajib. Anak dia hebat lah, Allah bui anak dia ni segi kita pengajian tinggi, cerdik lah. Tapi tak tutup aurat sebab bagi dia aurat ni hanya sebagai pilihan saja, sunat, tidak wajib. Bahkan dia tulis buku. Ana tak ada lagi buku tu, tapi ana duk tengok dalam beberapa artikel ulama kritik dia berat benar. Jadi maknanya orang-orang lagu ni dia perlu pada orang jenis tahap pemikiran seperti dia juga, tahap tinggi tu juga baru boleh berhadapan dengan dia. Kelas kita Ustaz Kapur ni pun boleh dia. Tu. Baik. Ubat utamanya ialah menyelisihi kehendak hawa nafsu. Sedangkan menyelisihi kehendak hawa nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni nafsu yang lebih dominan ke arah kejahatan. Tu nafsu ammarah. Dan lawamah, dia kena cela diri dia sendiri. Itu sesuatu yang sukar ditanggung oleh seseorang yang cinta ke dunia dan hidup bergelumai dengan dosa. Maksudnya begini, dia ada dua istilah. Kita pegang istilah ni. Mana seseorang yang sudah berbuat dosa dengan jangka masa yang lama, dia pun sudah rasa seronok, hidup dia dah buat dosa tu, maksiat tu. Jadi bila dia nak kembali kepada kehidupan sebenar, dia kena lawan tu nafsu dia. Nafsu dia tu sentiasa mendorong dia buat benda salah tu, dia panggil ammarah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nak lawan hal tu, makna dia kena langgar semua tu kehidupan lama dia. Tidak berat. Berat tu hati-hati. Anak ayat sana nak lawan tidur pagi lepas subuh saja pun payah dah. Baik, selagi dia kena ada lawamah. Lawamah ni maknanya dia menyesal sehingga dia kutuk diri dia bila buat dosa. Dia kena ada tu. Enggak bila nak berlaku lagi tu payah tu. Bahkan manusia ni kalau mengikut ulama ni akan datang kita bincang juga. Ta'assub yang paling berat, ta'assub pada diri sendiri. Dia tidak ta'assub pada pemimpin, dia ta'assub pada dia buat mesti betul. Orang lagu ni Sayyidina Ali kata lama tak ingat kata-kata Sayyidina Ali. Maksud dia nya manis tabadda faqad halaka. Tu ringkas ya. Sayyidina Ali kata manis tabadda faqad halaka. Orang yang rasa dia saja betul. Dia betul sama, tak ada tak betul dia.
Orang tu sebenarnya sudah rosak dah, mati dah tu. Binasa dah orang tu. Berapa patah tu? Man istabadda faqad halaka. 4 kalimah saja. Orang yang rasa dia aja betul. Dia tu sebenarnya mati dah, walaupun apa hidup mati dah tu. Hidup dalam dia tu hatu raya dah tu. Oh, kalau orang Kelantan tak faham tu bol duduk Kelantan no. Boleh faham? Nampak dia mari tidak dia dah hatu raya tu guna tubuh dia tu. Ana tak tahulah Zainal Ali maksud gitu juga. Tamu kita hak joran ni sedap sama. Mati dah dia tu. Oi paruk tu. Rekah ya Zainal Ali ni ya kecek. Moga Zainal Ali tokoh besar dia. Antara 4 sahabat utama Zainal Ali lah. Cerdik luar biasa. Baik. Seterusnya cuba kita tengok Allah berfirman. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, maksudnya termasuklah suami-suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan dengan titik peluh kamu, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, juga rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua itu menjadi perkara yang kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasul, dan juga lebih kamu cintai daripada berjihad untuk agama Allah, maka tunggulah sehingga Allah membinasakan kamu dengan azabnya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi cinta kepada harta, cinta kepada dunia lebih pada Allah ni, dalam ayat ni sebut orang tu disenaraikan sebagai fasiqin, orang fasik tu dalam konteks agama. Ana duduk sebelum ni ana sebut dah sebab dalam kitab As-Sailul Murajjab, syarah pada kitab Adabul Mufrad tu, dia buat huraian apa maksud cinta kepada dunia, anak pinak, harta, semua sekali lebih kita cinta daripada Allah dan Rasul. Apa maksud dia? Maksud dia begini, ini mudah faham. Maksudnya kalau bertembung kehendak kita nak harta, mana kalau kita buat sekara ya benda salah, mana dalam urus niaga kita ada kita melakukan benda salah tapi untung besar. Ana pernah dijumpai oleh seorang ahli korporat kaya lah dia ni. Ana kata macam mana nak buat projek untuk memberi untuk income masjid. Kita pergi tanya dia, orang niaga besar, dia kata boleh. Dan dia pun duit harta dia banyak, dia beri ke masjid. Cuma kita kata kita nak lebih besar sebab banyak kita nak buat program di Masjid Lundai lah. Ana pergi jumpa dia. Pok nak cari duit kena cari apa ni. Dia kata kan, ana sini nak ujian lah. Kita pergi dengan SU, neng SU klik. Dia kata payah Sadin kalau kita nak buat dengan cara betul tak banyak untung. Kata nak buat lagu mana? Dia royak cara-cara. Orang tak tahu ni dia tu. Tapi untung besar, saya boleh uruskan. Dia kata setara mana tu dosa tu? Kecil lah dia tu. Iyalah setara mana kecil. Dia adalah dia tipu dokumen sikit lah. Orang tak tahu, memang orang tengok orang tahu. Dia biasa buat lah. Dia kata kalau ustaz dia nak buat tak apa, saya tolong. Dan masjid akan ada satu bisnes dia kata. Kita pun tak senyap, kata tak apalah, nanti ana mesyuarat dengan EJK dulu. Kita tu orang panggil nak tolak secara diplomatik. Tak apalah, nanti ana bicara. Duduk tak kereta, ana kata tanya SU lagu mana? SU kata maknanya kita kena buat dosa tu. Bagus juga SU kita ni. Dia nasihat ke tu email. Ana kata, ana tak ada dah langsung ana kata.
Bila dia sebut sikit lah kita itu dia. Tapi lepas tu kat dia kata, dia tak ayat maknanya kalau sikit tu dia akan hilang, maknanya hak kita buat ni besar lagi pahala. Ada orang jenis lagu tu. Sehingga anda beranggap dia ni sebenarnya dia hidup dengan buat dosa. Sebab dia bagi pandangan kepada kita tu supaya kita buat dosa. Anda kata bahaya. Lepas tu kita pun jadi tawar nak ambil sumbangnya dia. Tu nak ayat hati-hati. Orang Islam hak ni pergi masjid sama ni. Inilah orang panggil cara berfikir. Fikrah dia tu. Rosak. Ni. Kalau kita perhatikan ayat ni, dalam konteks cerita orang panggil nilai moral daripada cerita hana sebutnya ke dia. Mana orang tu sebenarnya dia lebih cinta kepada dunia tu daripada Allah, sebab dia tak sanggup nak hidup dengan muamalat yang benar. Sebab kalau muamalat yang benar pada sangkaan dia tak dapat untung besar. Biarlah kita langgar hukum Allah pun kita akan dapat untung besar. Makna dia sudah mengutamakan dunia. Tu yang dimaksud sini. Makna ketika bertemu antara kehendak kita dapat untung besar dengan kehendak Allah, mungkin untungnya tak besar. Allah nak uji, dia sanggup langgar perintah Allah. Tu maksud dia. Jadi contoh tu mudah kan? Tu maksud dia. Mak kita suruh buat sesuatu, kita tengok pun salah, orang tak tahu pun salah sikit-sikit kecil lah. Tak, ni patut contoh tu fikir sedih lah misalnya. Kita kata minta maaf, mak tak boleh, mak nawak ni Tuhan marah. Tu maknanya kita mendahulukan Allah daripada mak saya ke mak kita. Sanggup habis harta untuk mak, tapi dalam bab agama tak boleh. Kalau macam kena tolak, tu maknanya orang tu sudah cintai Allah lebih daripada mak dia lah. Tu orang panggil iman yang sebenar. Mana kalau kita berada dalam posisi ni, maka kita ni sudah dikira orang yang beriman dengan sebenar. Dan orang itu sebenarnya dia sudah dapat halawatul iman, kemanisan iman itu. Berdasarkan ayat di atas, kecintaan kepada anak pinak, harta benda, rumah, sawah ladang dan tempat tinggal adalah satu benda yang bersifat fitrah. Tak suruh orang saya kau bagi-bagi lagu ni. Namun jika semua itu dicintai sehingga ke tahap mengatasi cinta kepada Allah dan Rasul, iaitu ke tahap gagal melaksanakan perintah Allah dan Rasul kerana dia mendahulukan hak tadi, mendahului cinta kepada mak, mendahului cinta kepada harta, hak tu dia dahulukan, hak tu sanggup langgar perintah Tuhan, sebenarnya orang ni dia telah mendahului. Itulah maksud mendahului kecintaan terhadap perkara itu. Itulah bentuk kecintaan yang dilarang, dan dia menjadi penyakit dalam hati. Jadi kalau siapa tahap ni dia mendahului cinta kepada benda-benda selain Allah dan Rasul ni, orang itu sebenarnya kalau dalam konteks agama dia sudah berpenyakit hati. Ada penyakit dalam hati. Di sini hadirat tajuk selepas ni di beberapa contoh saya molek benar ini, anda pun tanda sesanya ini. Bentuk-bentuk penyakit hati. Dia letak mula-mula sekali bentuk penyakit hati begitu banyak, dia kata, tapi ni kira-kira hak besar lah. Syirik kepada Allah, hak tu besar sekali. Inna syirka la zulmun azim. Dalam Quran pun sebut syirik ini satu kezaliman yang sangat besar. Banyak benda zalim, hak ni zalim yang paling besar. Dan hak ni kita bincang semula lah insyaAllah. Kalau tengok dalam dia punya indeks dia tu, dia banyak tu, dia senara tu siapa berapa, cuba tengok mana dia punya tajuk depan tu tak. Depan ke mana tajuk dia tu, muka surat berapa tu, muka surat nombor berapa tu, V1 tu, VI tu berapa, nombor 4. Tak ingat sama tu tak tu. Cuba tengok bentuk-bentuk syirik, riak, takabur, dia susun nombor 6. Muka-muka surat 6, V1 VI tu surat 6. Cuba tengok muka surat 54, bentuk-bentuk penyakit hati. Syirik, tengok dia senara siapa, dia luak nombor tu berapa tu, hana pun tak tulis kot peraman. Banyak tu syirik, riak, takabur, wujud tu. Sebenarnya kalau kita baca buku ni lah, muka anda baca, hak ni padadah ni sebenarnya. Kalau kita boleh jaga hak dia sebut, banyak lagi. Kalau kita boleh jaga hak dia sebut ni pun, 20. Siapa 20 bentuk-bentuk penyakit hati. Banyak lagi. At-Tuwaijiri sebut tu, tengok letih kita baca 150 muka, 1500 muka surat. Tuwaijiri tulis ni bab ni.
Hak ni 20, kalau kita boleh jaga hak ni pun, insya-Allah banyak dah tu kebaikan. Mana orang panggil islah yang kita buat dalam diri kita. Begitulah. Jadi kena bersedialah untuk pengajian seterusnya. Insya-Allah Tuhan akan beri kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.